إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى syahdan itu. Syahdan bersalah-salahan ulama akan qadar hak fakir dan miskin. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jangan mengambil fakir dan miskin itu melainkan sekadar belanjanya yang mencukupi setahun. Ya, dia boleh ambil daripada pemberian zakat. Kerana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh makanan bagi ahlinya mencukupi setahun. Dan jikalau disimpankan dihinggakan fakir dan miskin itu atas mengambil, ia akan sekadar mencukupi belanjanya sebulan atau sekadar mencukupi belanjanya sehari semalam, nasaya hampir ia kepada martabat taqwa. Yani inilah martabat orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik. Dan kata setengah ulama, wajib atas orang yang fakir dan yang miskin itu menyimpan. Apa makna menyimpan sini? Makna menghinggakan, ikhtisar, mengambil zakat atau sedekah yang lain daripada zakat itu atas sekadar makanan sehari semalam, kerana ia berpegang atas hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada oleh Sahal bin Hanzalah, annahu sallallahu alaihi wasallam naha anis su'al ma'al ghina, fasuila an ghina wa qala sallallahu alaihi wasallam ghada'uhu wa asha'uh, rawahu Abu Daud. Bahawasanya Rasulullah SAW menegahkan daripada meminta serta dalam keadaan kaya. Sebab tu kaedah kita al-su'al ba'dal fawqal ghina haramun. Al-su'al dia minta atas daripada kaya, fawqal ghina. Dia dah kaya dah, cukup dah, minta haram. Tak boleh minta. Kalau orang beri, dia tak minta, itu tajuk lain. Dia tak ada minta pun, orang bagi tu dia boleh ambil. Dan disuruh ambil pula sunat. Sebab Rasulullah SAW pernah memberi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tolak dan ambil. Maka kata Rasulullah SAW, ambil. Kalau kamu dah tak memerlukan, bagi orang lain pula. Jangan tolak begitu. Bagi orang bagi tu tolak, takut merasa hati dia. Kerana kata, ingat apa, rezeki aku ini haram. Kan jadi tak elok sangkaan. Kita ambil, kemudian bagi orang lain kalau kita tak perlu. Ada pun dah cukup, kita minta, tu tak boleh. Soal fauqal hajah, haram. Sebut di sini bahawa Rasulullah SAW menegahkan daripada meminta serta dalam keadaan kaya. Apa makna kaya sini? Maka ditanya oleh orang daripada hal orang kaya, apa maksud kaya di sini? Maka sabda Rasulullah SAW, orang itu ialah orang yang mempunyai makanan pagi dan petang. Kaya. Mana makan pagi cukup, petang cukup, kaya itu. Bukan kaya berada jadi jutawan apa semua, bukan, tak semestinya itu. Itu pada tarifnya, mencukupi. Dan kata setengah ulama, harus bagi fakir itu dan miskin itu mengambil zakat dan sedekah sekira-kira sampai hak yang kaya mengkayakan akan dia, dan jadi kaya itu itulah sampai mempunyai nisab zakat. Kerana tiada wajib-wajib kerana Allah Ta'ala mengeluarkan zakat itu melainkan atas orang yang kaya. Kaya sampai nisab zakat atau mana kaya, ada ke tafsir itu. Dan tiap-tiap yang mempunyai nisab itu dinamakan kaya. Dan harus bagi fakir dan miskin itu mengambil zakat atau sedekah bagi belanja diri dan belanja ahlinya sekadar nisab jua. Sekadar nisab. Nisab emas banyak ni. Perak banyak ni. Dan betul seterusnya lah. Dan kata setengah ulama pula, had orang yang kaya itu ialah orang yang mempunyai 50 dirham. Kerana sabda Rasulullah SAW,
man sa'ala walahu malun yughnihi jaa yaumal qiyamah wa fi wajhihi khumush basila malghina qal khamsuna dirhaman aw qimatuha minaz zahab. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Barang siapa meminta padahal baginya harta yang mengkayakan ia, mana dia ada harta bukan tak ada, dan saya datang ia pada hari kiamat, pada mukanya luka yang digaru-garu, ya, garu-garu, daging tumbuh hingga tulang atau nampak. Maka ditanya orang apa had sempadan dikatakan kaya yang dia tak boleh nak minta. Maka sabda Rasulullah SAW, itulah orang yang mempunyai 50 dirham atau harganya daripada emas, ya. Kalau dia ada emas 50 dirham atau harga dia, maka dia tergolong daripada golongan aghnia, orang yang dikatakan kaya yang tak boleh menerima zakat. Itu. Dan kata setengah ulama had orang kaya. Jadi masalah mentarifkan kaya di sini sampai tak boleh ambil zakat, itu ada beberapa pandangan ulama, ada ikhtilaf. Iaitulah orang yang mempunyai 40 dirham, ya, tadi 50 ni 40. Kerana sabda Rasulullah SAW, man su'ilah walahu ughiyatun faqad al-haka fis su'al. Faqad al-hafa fis su'al. Barang siapa meminta padahal ada baginya satu ughiyah itu apa, perak, maka sesungguhnya melazimkan meminta yang tiada diharuskan. Mana kalau minta tu haram. Dan kata setengah ulama, harus bagi fakir dan miskin mengambil zakat dan sedekah sekadar harga satu yang disewakan yang mencukupi seumurnya. Ada juga. Atau mengambil akan sekadar modal berniaga yang mengkayakan seumur hidupnya. Kerana inilah had kaya yang tiada harus mengambil zakat. Kerana kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, a'taitum fa'aghnu. Apabila memberi kamu akan seorang, maka kayakan olehmu akan dia. Jadi berikan dia zakat sampai peringkat dia tak nak lagi, dan dah cukup lah tu maksudnya. Saudi pun nak buat macam ni, dia bagi seorang tu zakat seorang-seorang, banyak, puluh ribu ada. Jadi mana tahun ni, kau tahun depan tak minta lagi. Ni tiap tahun beri apa, RM20, besok lagi RM20, ini tak tahu si muka dia. Besok tahun depan tak nak engkau ada lagi dia. Pam, dia bagi terus lah, bawa meniaga ke apa. Itu style dia orang. Pun ada ke pendapat tu. Kemudian adab yang kelima, hendaklah orang yang mengambil zakat itu mempunyai orang yang memberi zakat itu daripada kadar yang wajib atasnya. Hendaklah orang yang mengambil zakat itu, dia ambil zakat tu, dia kena menanyai orang yang memberi zakat daripada kadar yang wajib atasnya. Jadi kena tanya kadar wajib atas dia macam mana. Jangan dia pakai ambil. Kalau ada yang diberinya itu lebih daripada kadar bahagian orang yang mengambil zakat, maka jangan mengambil zakat. Ya. Dan wajib dipulangkan zakat itu syak, ia akan benar orang yang membagikan zakat itu akan syak, akan apa? Alimnya dan jahil. Jadi hendaklah orang yang mengambil zakat itu dia menanyai. Dia kena tanya orang yang memberi zakat itu daripada kadar yang wajib, ya, kadar yang wajib atasnya. Dia kena tanya, kawan tu kena tahulah, ya. Jikalau ada yang diberikan itu lebih daripada kadar bahagian orang yang mengambil zakat, ya, maka jangan mengambil zakat dia. Ya, kalau dibagi tu ambil lebih, ya, jangan. Dan wajib dipulangkan zakat itu jika syak ia akan benar orang yang membagikan zakat. Yang membagi zakat ni, dia rasa dia macam dah cukup orang bagi, macam dia tak tahu. Dia ambil lah. Banyak kadang-kadang dia orang bagi zakat, dia pakai bagi kan. Dia tengok kawan duduk seorang, sian pakcik tu. Dia pun bagi. Tengok air raya berderit kereta, 10 biji kereta besar-besar. Anak dia kaya-kaya rupanya. Yang dia pula orang bagi senyap. Kalau dia tahu dia tak boleh ambil, dia ambil haram pun dia.
Dan kalau kita dah tahu dia tak boleh ambil, kita bagi tak sah zakat. Itu kena teliti betul-betul. Dia fakir miskin dari 3 sudut. Fakir miskin yang pertama daripada harta, dia tak ada harta betul. Satu. Kemudian fakir miskin daripada usaha, dia punya usaha tu tak ada, ataupun usaha dia tak cukup. Dia perlu belanja sebulan 1,500, dia dapat 1,900, mana tak cukup. Dia boleh terima kadar tu. Tu nak tanya kadar berapa dia kena tahu yang dia nak top up. Ya. Kemudian fakir nafkah, harta tak ada, usaha tak ada atau usaha tak cukup, kemudian nafkah tak ada, tak ada orang support dia. Ini kadang-kadang kaya nafkah orang tak perasan, harta nampak tak ada, kerja pun nampak tak ada, tapi yang belakang dia anak, anak keras, kasau-kasau belakang 10 orang anak dia, seorang bagi 500, sebulan dia seorang 5,000, tak boleh makan dia tu. Ya, dia seorang 5,000, lepas tu dia buat senyap, orang bagi ni zakat, pakcik ambil ya, terima kasih, kata. Haram hukum dia ambil. Ya, kalau dia tahu dia kena pulangkan balik. Mana kena tahqiq dalam memberikan akan mustahik, betul-betul jelas. Jangan makan bagi. Allah. Adab yang kelima, ya. Kemudian ini satu pasal menyatakan kelebihan sedekah yang sunat. Dan kelebihan sedekah yang sunat itu amat banyak. Setengah daripadanya itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu walau bitamrah fa innaha tasuddu minal ja'i wa tudfi'u khati'ah kama yudfi'ul ma'un narah. Rawahu Ibnu Mubarak fi Zuhdi. Mubarak keluarkan ini dalam bab zuhud. Tasaddaqu, beri oleh kamu akan sedekah. Sedekah ni pada minal a'la ila adna, daripada orang atas ke bawah, tu panggil sedekah. Martabat, kedudukan, macam tu. Kedudukan maknanya dia ni orang kaya, dia bagi pada orang fakir, itu panggil sedekah. Kalau dia bagi peringkat mustawa, sama taraf, sama-sama, ataupun muliakan pada guru dia ke, pada orang atas pada dia ke, itu jangan panggil sedekah. Itu dia panggil apa? Hadiah atau hebah. Ya, antara beza-beza. Sebab pernah satu kali tuan guru kita, siapa yang ajar sini, Ustaz Raus arwah dia, satu orang ustaz tu bawa bagi barang kat dia, bagi dia, ni tuan guru saya sedekah, dia ambil bawa balik dia. Kawan tu menengung, dia pulang balik. Dia tanya anak, hantar kata apa? Yelah, nak kata sedekah. Kau perotak kau kata. Itu tuan guru, martabat dengan kau jauh tinggi. Dan dia bukan fakir miskin. Dia termasuk orang yang cukup belanja. Maka bukan tak boleh bagi sedekah. Sedekah pada orang bawah, orang yang tak cukup, yang memerlukan, itu panggil sedekah. Itu kena beza. Lapas sedekah, lapas hadiah, lapas hebah, dia beza. Kalau hadiah itu untuk kemesraan. Sebab kalau bagi pada guru kita, ni hadiah tuan. Mana hadiah itu menjalinkan kemesraan. Ataupun sedekah itu membawa kepada apa? Membantu. Sedekah ni kita bantu sebab dia memerlukan. Yang ni dia tak perlu, dia cukup, kita bagi. Itu atas tajuk lain. Atas tajuk kemesraan, kasih sayang, itu lain. Ni Tok Guru dia bagi. Ada Tok Guru saya sedekah, Tok Guru. Tok Guru dengar terkejut. Ni Tok Guru saya sedekah, kata. Tak boleh ambil kan. Tu saat kawan dia pulang balik, peranjat kawan dia tu, pasal dia pulang. Pasti tak lapas kan. Sedekah untuk fakir, fuqara wal masakin. Dia kan dia tak sampai taraf fakir miskin, macam mana nak bagi? Bagi saya hadiah. Tu hadiah tak apalah. Tu adab tu, satu lagi adab. Beri oleh kamu akan sedekah dan jikalau sebiji kurma sekalipun. Dia beri itu sebiji kurma je. Maka bahusnya adalah ia menutupi daripada orang yang lapar dan memadam ia akan segala kesalahan dosa seperti air memadam api. Macam api tengah marak tersembur dengan bomba, tersembur kampung padam. Itu adalah dosa kita tadi dipadamkan dengan sebab kita bersedekah. Dan sedekah juga dipanggil apa? Tadfa'ul balak. Dia menolak balak. Apa maksud menolak balak? Dengan sebab sedekah tu Tuhan alihkan balak. Bantu tu dulu kita tengok dia musafir ke mana dia sedekah. Bagilah apa yang patut pada fakir miskin, kita apa bagi. Dengan sebab tu Allah tolakkan bala. Dan setengah daripadanya sabda Rasulullah SAW, ittaqun nara walau bisyikki tamratin fa inna man tajidu
fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin muttafaqun alaihi, hadis muttafaq alaih. Muttafaqun alaih bermakna bainal Bukhari wa Muslim. Hadis ittifaq sahih antara Imam Bukhari Muslim, itu makna muttafaqun alaih. Adapun dia kata rawahu syaikhan, meriwayatkan dua syekh besar dalam hadis Bukhari Muslim. Dan hujah paling kuat bahawa Al-Quran ialah hadis yang sepakat kesahihan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ittaqun nar, mana takut oleh kamu akan api neraka. Apa mana takut? Macam takut ke Tuhan? Bukan. Takut Tuhan tu kita sembah. Takut yang mana awas, berjaga-jaga daripada asbabun nar, sebab-sebab yang boleh membawa terjerumus kepada api neraka. Walaupun kita jaga tu bisyik tamrah, dengan sebelah buah tamar sekalipun. Dia nak pergi lain tak ada sebelah tamar pun tak sampai sebiji, sebelah tak apa bagi. Itu maksudnya. Maka jikalau tiada dapat kamu akan demikian, sebelah tamar pun tak ada rumah dia, maka bersedekah dengan satu kalimah yang baik. Yang kita cakap nasihat kenapa semua tu kan, itu kalimah yang baik, itu menepati sedekah juga. Bahkan sedekah yang paling afdal ay yata'allamal mar'ul muslim ilma summa yu'allimu akhahul muslim. Afdalus sadaqat, sedekah yang paling afdal, seorang pergi cari ilmu kemudian disampaikan ilmu itu pada orang lain. Dia dapat ilmu sepatah dua disampaikan, itu sedekah lagi besar. Sebab sedekah untuk makanan, kita makan lama dia habis, pakaian lama-lama diburuk. Kalau ilmu dia beramal sampai mati dan berkembang. Jadi sedekah paling afdal itu sedekah maknawi tadi, itulah dia belajar, dia cari, tak nanti nampak alim besar, dapat apa yang dapat sampaikan. Walau ayatan, walaupun satu ayat Nabi suruh kan, bali wa'ani walau ayatan, sampai daripada kuala satu ayat habis. Dan setengah daripadanya sabda Rasulullah SAW, ma ahsana abdun as-sadaqata illa ahsanallahu khilafata ala tariqatih. Tiada membaikkan oleh seorang hamba akan sedekahnya. Mana dia bersedekah tu yang baik, kualiti dia, kuantiti dia, makna benda tu memang dia sayang, itu lebih afdal. Kalau dia bagi yang kurang sikit kan, jangan bagi yang tak habis, itu bakhil now. Dia tak habis ibu bagi orang, lagi benda tu baik, sifat tamak kuasa dia, dia tak boleh pakai, dia buruk, nak bagi tu kurang sikit lah akhlak dia kan, nak bagi yang terbaik lagi baik. Melainkan membaikkan Allah Ta'ala akan khalifahnya atas peninggalan dia. Siapa yang nakkan peninggalan dia baik, maka banyaklah dia bersedekah yang elok, maka Tuhan akan balas itu. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, as-sadaqah tasuddu sab'ina baban minal syarr. As-sadaqah tu, sedekah tu, tasuddu, dia menutupi, dia sumbat. Sadda ya suddu, mana dia sumbat, dia tutup. Sab'ina baban, 70 pintu, minas syarri, daripada kejahatan. Sebab kalau ada apa-apa masalah pun dia suruh sedekah. Kadang-kadang ada penyakit pun yang pelik pun orang suruh sedekah tu kan. Cara dia ambil pada hadis ni. Sebab kita sedekah tadi, balak tu Allah Ta'ala tolak. Dengan sebab sedekah, pintu dibuka, pintu ke kejahatan tadi ditutup. 70 kejahatan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keberkatan dia melakukan amalan sedekah tadi. Kemudian wasu'ilah Rasulullah SAW ayu sadaqah afdal, qal anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'malul baqa, ta'malul baqa wa takhshal faqah wa la tumhilu hatta iza balagatil hulqum qultu li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa kana li fulan. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim sahih. Ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sedekah yang terlebih afdal? Apa mana afdal? Aksaru sawaban, itu mana afdal? Kau tanya afdal ni apa Syekh? Afdal lah gitu. Afdal itu mana? Aksaru sawaban, terlebih banyak nisbah pahala, itu mana afdal.
Bila orang tanya apa sedekah yang paling afdal, maka sabda Rasulullah SAW bahawa engkau beri sedekah padahal engkau sihat. Mana dia punya apa sudut keadaan. Kita sihat, lagi sayang pada hartamu. Dia kadang-kadang orang tak boleh makan dan nak mati kan, baru sedekah. Dan dia pun tak sihat, bagilah orang, saya pun tak boleh makan. Itu kurang. Yang ni dia sihat, tengah sedap, merasa makanan sedap, dan makanan tu buat memang dia sedap. Dia lawan nafsu dah, bagi orang, bagi dua, bagi. Itu lebih baik. Ya. Dalam keadaan kita kasih nak ke benda tu, kita potong nafsu kita. Meletup tu, cahaya dia terang. Bahawa engkau sedekah pada hal engkau sihat, lagi sayang pada hartamu, dan engkau mengharapkan kekal, ya. Dan takut akan apa-apa. Dalam keadaan yang macam ni, maknanya apa? Hati dia cukup tertambat dengan benda tu, sayang sangat, ya. Dia bagikan benda sayang tu, menjerit syaitan dengan nafsu tu. Ya, mana kita boleh tombangkan dia tu. Dan jangan engkau nantikan hingga apabila sampai roh muka halkum, dah tercekik kali namun apa akhir dah. Bagilah orang tu, kau tak bagi pun dapat harta pusaka, betul kan? Maka engkau katalah si fulan sekian, bagi si fulan sekian, ya, sungguhnya adalah bagi si fulan itu sekian. Itu tak payah bagi pun, memang dia dapat kalau kau mati. Itu maksudnya. Kata Imam Ghazali, kalau kita mati, benda tu akan ditauzik, dibagikan untuk faraid dah siap. Jadi ketika kita sihat ni, apa maksud ketika sihat? Mana ketika sihat ni kita sangat perlu nak gunakan dia, seronok dengan dia. Tiba-tiba kita bagi kepada orang sebagai bantuan, orang besar pahala tu. Amalan tu bila mencabar keadaan dia, afdalul amal asqaluha, kata-kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Amal tu jadi lebih besar nilai dia, ya, lebih hebat apabila amal tu maknanya berat. Asqaluha mana berat atas hati tu. Nak beri yang baik, sayang kan berat tu. Tak apa, kita beri juga kena menyambut arahan Rasulullah SAW. Besar pahala dia. Dan satu lagi sabda Rasulullah SAW, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Ini lagi besar ni. Ya, dengan sebab tu memadamkan akan murka Allah Ta'ala. Apa dia? Sadaqatus sir, sedekah yang sir, memadamkan murka Allah Ta'ala. Ya, apa maksud ni? Bukan sedekah tu boleh padam kan. Maksud dengan sebab sedekah tu menarik, maknanya kasih sayang Tuhan, Allah Ta'ala tak murka dengan dia. Ada hadis yang lain, sehingga tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Tangan kanan beri dan kiri tak tahu. Bukan maksud dia nak pergi sedekah tangan kiri tak belakang. Ya, kena sedekah tangan kiri tak belakang, tengok tak nampak lagi. Ya, pasal itu saya beramal dengan hadis sahih. Ya, maknanya kinayah, tangan kiri yang kanan bawa dua anggota yang sangat dekat. Ya, bantu-bantu, yang ni gatal, yang ni gaul, yang ni gatal, sangat dekat. Tapi bila sangat dekat pun tak tahu, masya-Allah, itu menandakan amal tu cukup ikhlas. Ya, orang dekat kita pun tak tahu. Dia bagi senyap. Ini bagi dia, kau heboh tu satu dunia tahu. Sekarang pakai picit dia, kan? Dia bagi derma je ambil gambar. Tak sampai sejam, satu dunia dah sampai. Pung dia forward sana kan. Habis pahala dia kosong kan tadi. Bila kita buat tu, suka je orang puji habis. Sayang, sebab satu orang wali besar, seorang pemuda bagi dia sedekah, bagi dia hadiah, dia ambil. Ya, jadi anak murid tanya, kenapa ya Sayyidi Syekh, Tuan Guru tak ambil, padahal orang lain beri, Tuan Guru ambil. Maka dia kata, aku lihat pemuda ni belum matang. Pemuda ni dia belum matang. Jadi bila dia beri itu belum matang, maksudnya apa? Kan dia beri, dia cerita orang macam-macam. Jadi pahala dia kosong, dia punya barang pun kosong, hilang. Sian ke dia. Dia pulang balik. Pandangan awliya macam-macam. Jadi maknanya penting semua amalan, termasuk di sini ialah kebersihan qalbi. Dia buat semata-mata lillahi ta'ala. Dia tak minat orang tahu apa amalan dia. Itu tanda hati orang tu siddiq dengan Tuhannya. Dan bab yang kelima, wallahu a'lam. Ya Karim ya. Sabar belum?
Qala mu'arif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Kebinasaan yang ke-18 itu, al-afatul saminata asyarata al-madhu. Kebinasaan yang ke-18 ialah memuji akan seorang dengan pujian tidak sepatut bagi mereka itu. Mana kita puji seorang dengan sebab puji kita rasa orang ni rosak, jangan puji. Ya, jangan puji itu, bahaya. Tu. Yang sebab kita puji, kita tengok dia ni akan berlaku perubahan, keikhlasan dia terganggu. Ya, dan sebagainya lah. Ketahui ilmu bahawasanya dalam memuji itu 6 kebinasaan. Dalam kita memuji itu ada 6 kebinasaan kalau tidak dikawal. Yang 4 kebinasaan di dalam orang yang memuji. 4 tu kena pada orang yang memuji. Dan 2 kebinasaan kena pada orang yang dipuji. Ya, kalau sekiranya dua-dua ni belum matang dan belum mantap lagi. Ya, dalam hadis Nabi suruh apa? Bila orang puji kamu, ambilkan segenggam pasir, Nabi kata. Baling kat muka. Fa innahu kata ta'unukak. Seolah-olah dekat leher kamu. Ya. Dalam satu masa yang lain pula, Rasulullah sendiri puji. Rasulullah puji, la wuzina imanu Abi Bakr bi imanil alim la rajah imanu Abi Bakr. Kalau sekiranya timbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan seluruh alam, nasa iman dia akan lebih berat, lebih hebat. Maknanya Rasulullah puji. Macam mana ni tadi tak bagi puji, ni puji. Tu mana ikut keadaan seorang. Kalau keadaan seorang jenis macam Sayyidina Abu Bakar ni, orang bukan makan pam ni, puji apa pun tak ada apa, dipandang semua dari Allah, dengan Allah, kepada Allah habis. Ya, orang macam ni kita puji tak apa. Dia tak rasa apa. Jangan bila puji dia tak jejak, anda tergapung. Jangan. Kita pam dia terangkat. Itulah. Itu memang rosak ni. Jadi jangan dipuji orang yang senyap begini. Kena jaga. Kalau tidak kan nyanyi kesian ke dia. Dengan sebab kita puji dia pula jadi rosak. Kemudian yang memuji pula. Yang memuji biar betul, jangan kazib. Benda yang tak ada kawan tu dia pujinya orang melangit-langit. Padahal benda tu tak ada. Kadang-kadang puji pula kena ada gharat dunia. Ya, memuji-muji orang panggil apa, mengampu. Puji nak ampu orang. Kadang-kadang tak kena, pernah berlaku. Ya, pernah berlaku satu majlis, kita pun terperanjat. Pengusinya lebih-lebih nak memuji penceramah. Ya, oleh kerana tak ikhlas memuji, tuan pusingkan dia cakap di kawasan. Ini adalah ulama yang indah khabar dari rupa je. Jadi orang tengok, apa kerja pengusi? Terperanjat habis orang. Dia kata ini ulama, ini yang penceramah hebat kita yang indah khabar dari rupa. Indah khabar daripada rupa. Terperanjat orang. Dia tak perasan dia bercakap. Tu bila tak ikhlas macam tu, jadi dia tersasul. Dia kata indah khabar dari rupa. Terperanjat kawan. Orang dengar pun terperanjat. Adapun kebinasaan dalam orang yang memuji itu 4. Pertama apa? Berlebih-lebih ia memuji akan seorang, maka menyebut ia akan sifat yang tidak ada kepadanya. Maka demikian itu dusta. Ini dia al-alimu allama. Jangan wasalan. Bila pakai allama, sirata tu tak lil mubalaghah, orang yang lampau alim. Pada kawan ni pun ilmu kebanyakan sikit kan. Dia memuji tu langit dan tanah, tu jadi bohong. Yang kedua, usaha terkadang pada zahir ia memuji akan seorang padahal dalam hatinya menyalahi. Dia apa juga. Dia puji-puji depan, ke dalam ni lain ni tu. Ada. Yang demikian, maka demikian itu dipanggil riak lagi, munafik. Dan yang demikian itu haram hukum dia. Maknanya dia memuji tidak ikhlas. Mulut dia konon puji, dalam dia geram kawan. Yang ketiga, bahawa terkadang ia memuji akan seorang dengan suatu sifat yang tiada ia yakin di dalam hatinya, seperti yang dikatakan si orang itu adil, tapi dia kata dia ni adil tidak. Si orang itu warak, padahal dalam hati tahu dia ni ke warak. Dan barang sebagainya, maka yang demikian itu tiada harus. Mana dia sudah melakukan satu pembohongan. Ada pun memuji akan seorang dengan sifat yang mengetahui ia akan dia, seperti dilihatnya akan orang yang sembahyang pada malam, atau orang yang berbuat sedekah, atau berbuat baik, naik haji. Maka demikian itu tiada mengapa. Cuma yang punya depan-depan. Depan tengoklah, tengok. Sebab tengok orang. Kalau orang ni jenis orang matang, tak masalah. Kita puji pun tak ada apa. Itu tak apa. Tapi kalau dia puji tu dia nak sangat, rosak dia tu, jangan. Tengok keadaan.
Yang keempat, bahawasanya terkadang ia memuji akan seorang yang zalim. Lagi bahaya. Orang tu zalim, dia puji-puji kawan. Wah, lagi dia naik cocang. Ya. Atau orang yang fasik, maka ini macam itu membawa kepada suka akan orang yang fasik, atau membawa kepada menyukakan orang zalim, atau orang fasik itu, maka demikian itu tidak harus. Menyebabkan dia lagi seronok pula nak buat kezaliman. Dia buat zalim pun orang puji dia, dia buat zalim pun orang angkat dia, ya. Orang puja-puja dia, tu rosak. Sabda Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala yaghdabu iza mudihal fasik. Bahawasanya Allah Ta'ala murka tu apabila dipuji akan orang fasik. Orang fasik, orang buat dosa besar atau mengekalkan dosa yang kecil, maka dia sentiasa bermasalah dengan Tuhan. Tiba-tiba kita puji atau marah, ya, kita puji orang yang fasik, itu tak dibenarkan. Allah karim. Dan kata si Hasan Basri rahimallahu ta'ala, man da'a li zalimin bil baqa faqad ahabba an yu'sallaha fi ardih. Allah, berat benar. Barang siapa mendoakan bagi orang zalim, ya, orang yang membuat kezaliman, terang sangat zalim dia, macam-macam penganiayaan, tekanan yang dikenakan, ya. Jadi orang yang zalim ni, dia satu orang didoakan bagi orang zalim dengan kekal, ya, ya Allah, Engkau panjangkanlah umur si fulan. Padahal dia tahu fulan tu punya zalim, masya-Allah, ya, macam-macam kezaliman dibuat. Dia minta orang tu kekal, mana panjang umur. Nah, saya kasih ia akan orang yang berbuat maksiat akan Allah Ta'ala pada bumi. Seolah ada dia seronok ahli maksiat itu mengerjakan maksiat di bumi, ya, dia seronok. Ya, maknanya maksiat tu berpanjangan. Sebab diminta orang panjang umur. Ialah panjang kalau masih pulan tu, kalau panjang umur lagi macam-macam zalim dibuat, maka dia pun dapat share lah saham ni, tuan ni. Adapun kebinasaan dalam orang yang dipuji pula, dia ada apa sini, dua perkara. Orang yang kena puji, dia kena pandai jaga jangan dia terkena maksiat ni. Pertama, dengan sebab dipuji akan dia, maka jadi ia ujub. Jadi ujub apa, dia rasa dia hebat, ya, tapi tak banding orang lain. Kalau banding orang lain tu dia panggil apa, ya, itu sudah dipanggil lagi teruk. Banding dengan orang tu takabur, dia rasa dia lebih hebat daripada orang. Ini rasa hebat dia, tapi tak banding orang, itu dia panggil ujbin. Dan jadi ia takabur, ya, dengan kita puji, wah, dia dah naik membesarkan diri, dan demikian itu membinasakan akan dia. Dan dari kerana ini sabda Rasulullah SAW memuji akan seorang yang dengan katanya, qata'ta unuka sahibik. Itu hadis sahih muttafaqun alaih. Bila kamu puji seorang, seolah-olah qata'ta, engkau kerat, unuka, akan leher sahibika, saudaramu, ya, dengan puji tadi. Ini kerat pada makna. Nah, sebab kita kerat, kita puji, bermakna berlaku kerosakan pada diri dia. Jadi dia ujub, jadi dia riak, takabur, rosak dia. Samalah macam tadi, seolah-olah macam kau kerat, maka membunuh kedudukan rohani dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kalau orang puji kita, baca doa apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Ya. Kalau orang puji kita, kita baca doa, Allahumma ja'alni khairan mimma yazun. Ya Allah, kau jadikan aku lebih baik daripada apa dipuji, supaya kita lebih rapat dengan Allah Ta'ala. Wala tu'akhizni bima yaqulun, dan jangan jadi dengan sebab pujian dia aku rosak dan binasa. Ya, wala tu'akhizni asal makna jangan engkau ambil tindakan. Maknanya jangan dengan sebab dipuji kita berdosa sehingga kita kena tindakan azab daripada Allah. Kita minta supaya jangan berlaku gitu. Dan kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, amma iza salimal madhu min hazihil afati fi hakim mamduh wal madih fala ba's bih bal wa rabbuna yundabu ilai.
Adapun apabila sejahtera puji itu daripada segala yang membinasakan, dipuji pun orang tu tak rasa apa saja, orang yang kuat atau orang yang dipuji itu tak nampak dia punya apa suka seronok, tak, dia tak ada perubahan apa rohani dia dengan Allah Ta'ala. Orang yang memuji maka ia telah tiada mengapa memuji akan seorang itu, ya. Dan terkadang disunatkan memuji pula. Kadang-kadang sunat dia puji, nak menaikkan dia punya apa, bais bangkit untuk ibadat, dan dituntut kepadanya pula. Terutama kalau budak kan, budak buat baik kita puji, wah lagi semangat dia. Ya, kita puji supaya apa, orang lagi dia semangat, terlatih biar dia rajin ibadat. Budak-budak ni kan pandai psycho kan, jangan jatuhkan dia depan orang ramai, tu dia akan down. Dia nasihat saya selotok baik-baik. Lagi apa lagi dan, ya, kena beri cas semangat dia. Dah budak kalau berjalan dia jatuh, kita nampak dia nak menangis kan, atas psycho dia, oh hebat dia, nak jatuh pun tak menangis, dia tahan. Tak jadi dia nangis, dia tahan. Biar sebab apa? Biar orang kata dia hebat. Jangan kita api ke, dia kena alah sian, wow dia melaung. Dia tak pandai psycho, dia kata alah kesian ni, dengan kesian ni dia melaung lagi kuat dia sikit. Ya, kita kata wah dia ni handal lah, jatuh pun tak menangis. Dia dah nak menangis dia tahan. Ya, itu maknanya apa? Orang kita tengok, orang kerja ni tak makan apa, puji pun tak rasa apa, caci pun tak rasa apa, iman dia mantap, marifat dia tinggi, dia tak ada hal. Sebagaimana Rasulullah memuji akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, tapi kita tengok dia berubah, puji kita rosak, jangan. Silap kita pula berdosa merosakkan dia. Adapun apabila sejahtera dia daripada membinasakan, atau orang yang dipuji dan orang yang memuji, maka iaitu tiada mengapa memuji akan seorang, dan terkadang disunatkan memuji itu dan dituntut kepadanya, seperti sabda Rasulullah SAW yang memuji akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lau zina imanu Abi Bakr bi imanil alamin la rajaha. Aslinya ada hadis ni, jikalau ditimbang akan iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata baginda Islam, ya, dengan iman segala alam, semua makhluk, iman nasaya berat iman Abu Bakar, nasaya ke iman Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi, ya, lebih berat, lebih hebat. Itu Rasulullah puji. Rasulullah tahu Sayyidina Abu Bakar bukan jadi makan pam pun tak ada apa dia. Ya, orang yang sentiasa hadap hati dengan Tuhan. Dan satu lagi, memuji Rasulullah SAW akan Sayyidina Umar radhiyallahu an dengan katanya, laulam ub'as la bu'ista ya Umar. Jikalau tidak dibangkitkan aku Ta'ala akan jadi rasul, maknanya laku jadi nabi, nasai membangkit Allah Ta'ala akan dikau ya Umar. Apa tahap tu Rasulullah puji Sayyidina Umar, menandakan pujian Rasul kepada orang tersebut tidak memberi makna merosakkan akan kedudukan rohani dia dengan Allah Ta'ala, bahkan lebih semangat dia. Dan lagi beberapa perkataan Rasulullah SAW, ya, memuji akan sahabat yang besar-besar tadi. Jadi maknanya puji kena pada tempatnya dan tidak merosak, oleh itu tak ada masalah. Kemudian kebinasaan yang ke-19, al-abadu tasi'ul asyarata al-ghaflah ila lalai, ya, ini akan dibincang belakang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa Assalamu alhamdulillah. Subhanakallahumma ya karim.